أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu kembali selepas kita bercuti, ya, saya yang beri cuti. Alhamdulillah jemaah kami telah pun selamat sampai dan telah pun alhamdulillah dapat melaksanakan umrah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa semoga apa yang dilakukan memberikan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah SWT. Dan juga syukur pada pagi ini dapat kita bersama-sama nyambung kembali dalam siri kuliah duha, di mana kita mengadakan kuliah duha ni pada setiap Sabtu pagi. Jadi saya pun juga melapangkan masa dan tuan-tuan juga melapangkan masa. Jadi mudah-mudahan asbab daripada pengorbanan kita yang sedikit ni, di mana kita sama-sama belajar mengimpakkan masa untuk kita datang dalam kuliah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita banyak kelebihan insya-Allah. Jadi marilah kita meneruskan perbincangan kita, di mana kita masih lagi merujuk dan menggunakan sebuah kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Lu'lu' lil Mu'minin, ya, iaitu kita membicarakan tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, berkisar tentang perkara-perkara yang berlaku pada zaman ini, sama ada perkara tersebut yang melibatkan akidah, melibatkan amalan ibadah kita, dalam perkara akhlak. Jadi matlamat tujuan kita bincang ni iaitu yang pertama kita nak cuba betulkan keimanan kita pada Allah. Yang kedua kita nak betulkan amalan ibadat kita supaya dia bertepatan dengan kehendak syarak yang sebenar-benarnya, seperti mana yang telah dibawa oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga kita nak memperbaiki akhlak kita, ya. Itulah tujuan matlamat kenapa kita perlu datang belajar dan kita korbankan masa. Itulah antara tiga tujuan yang kita perlu perbaiki. Jadi pada pagi ini kita meneruskan satu lagi tajuk, iaitulah tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Tanda-tanda berlakunya kiamat. Jadi dalam tajuk ni, iaitu pengarang bawakan satu hadis Nabi SAW, iaitu Abu Al-Yaman menceritakan kepada kami, di mana dia berkata bahawasanya Syuaib telah mengkhabarkan kepada kami, dan dia berkata Abu Al-Zinad telah mengkhabarkan kepada kami, di mana dia berkata daripada Abdul Rahman Al-A'raj, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dan dia berkata pula bahawasanya baginda Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis yang berbunyi, iaitu Nabi beritahu, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taksuraz zalazilu wa yataqarrabaz zaman wa tazharal fitan wa yakthural harju wa huwal qatlu hatta yaksura fikum al-mal fayafidha. Jadi hadis ni kata baginda Nabi SAW, Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat. Tidak akan berlaku kiamat, ataupun kiamat tidak akan terjadi, kata baginda Rasulullah, hatta yuqbadal ilmu. Nabi kata ilmu akan diangkat. Kiamat tidak akan berlaku
Melainkan Nabi kata antara tanda ni ialah Nabi kata yuqbadal ilmu, ilmu itu akan diangkat. Kemudian Nabi kata watak suraz zalazil, banyaknya berlaku gempa bumi. Gempa bumi banyak berlaku kata Rasulullah. Kemudian Nabi kata wa yataqarrabaz zaman, ya, wa yataqarrabaz zaman, kata baginda Nabi SAW, masa akan jadi singkat. Masa jadi pendek, jadi singkat. Wa tazharal fitan, banyak berlaku fitnah. Bukan yang buruk tu betulkan F, fitnah. Banyak ni berlaku fitnah. Banyak berlaku fitnah kata Rasulullah. Wa tazharal fitan wa yaksural harju. Wa yaksural harju, Nabi kata banyak ni berlaku haraj. Banyak berlaku haraj. Wa huwal qatlul al-qatlu, iaitulah pembunuhan demi pembunuhan. Sehinggalah Nabi kata hatta yaksura fikum al-mal fayafidha. Nabi kata pada masa itu banyaklah dalam kalangan kamu harta yang melimpah ruah. Harta yang melimpah ruah. Ini antara tanda-tanda, alamat-alamat Nabi kata akan berlaku ni hari kiamat. Inilah tanda yang Nabi telah sebut. Dan pengarang menghuraikan, kata beliau, kalau kita melihat hadis ni, pengarang kata antara pedomannya atau iktibar yang kita boleh ambil daripada hadis Rasulullah ni, iaitulah bila bercakap tentang tanda-tanda berlakunya hari kiamat, bahawasanya kata pengarang daripada tanda kenabian, dan mana dia menceritakan iaitu peristiwa yang akan datang. Peristiwa yang akan datang, yang akan terjadi, yang akan berlaku, kata pengarang, di mana para ulama telah menyebut akan mukjizat baginda Nabi SAW. Antaranya lah baginda Nabi dikurniakan sebahagian daripada alam an-nubuwah, tanda-tanda kenabian, bukan kehabisan kenabian. Nabi ini diberikan alam an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Betulkan sikit, bukan kehabisan tapi kenabian, dengan pemberitahuan perkara yang akan datang dan hakikatnya adalah benar. Ya, Nabi, kelebihan baginda Rasulullah, Nabi ini ada alam an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Maka Nabi akan memberitahu akan perkara-perkara yang akan terjadi, khususnya perkara yang berlaku di akhir zaman, iaitulah tanda-tanda akan terjadi ini hari kiamat. Tapi Nabi tak beritahu bila tarikhnya. Itu persoalannya. Nabi tak beritahu kepada para sahabat ataupun kepada kita bilakah tarikhnya akan berlaku hari kiamat. Sebab ada kes di zaman Nabi SAW, ada orang datang jumpa Rasulullah. Ya, orang jumpa Nabi SAW, maka orang tanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah akan terjadi ni hari kiamat? Bila akan berlaku ni hari kiamat? Jadi Nabi ni dalam hadis tu seolah macam Nabi tak berapa sukalah orang tanya Nabi bilakah akan berlaku ni hari kiamat. Maka Nabi tak jawab dan Nabi tak beritahu bila tarikhnya. Tapi Nabi tanya kepada orang tu semula, macam manakah persiapan kamu untuk nak menunggu hari kiamat? Sebab kiamat tu pasti berlaku, ya, kiamat pasti akan terjadi. Tetapi masalahnya, kata Rasulullah, macam mana persiapan kamu untuk nak menunggu hari kiamat? Jadi saya kiaskan macam contoh, jangan tanya bila tarikh mati kita, betul tak? Kita tak tahu bila tarikh mati kita, tapi persoalannya macam mana persiapan untuk kita menghadapi saat kematian tu. Sebab mati pasti akan berlaku, sama ada kita suka ataupun kita tak suka, mati pasti akan berlaku. Tetapi persoalannya persiapan mati tu macam mana? Itu persoalannya. Sebab tu Nabi ni bila orang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Maka Nabi tak bagi jawapan. Cuma Nabi soal balik, apakah persiapan kamu untuk menunggu hari kiamat tu? Pasal kiamat pasti akan berlaku. Tunggu ke tak tunggu ke, kiamat pasti berlaku. Macam mati tadi, kita tunggu bila mati, tarikh mati bila, mati pasti akan berlaku. Tapi persiapan mati tu macam mana? Cuma saya nak pesan tuan-tuan, kalau katalah kita dengar ada orang kata kiamat ni berlaku pada sekian tarikh, kiamat ni berlaku pada penghujung tahun 2020, kiamat berlaku pada tarikh sekian, maka tak percayalah. Kalau ada orang yang memaklumkan demikian, kiamat berlaku pada tarikh sekian, itu pendustaan belaka. Sebab kalau Nabi sendiri tahu bilakah tarikhnya berlaku kiamat, maka Nabi dah tentulah akan beritahu kepada
para sahabat, bilakah sebenarnya tarikh berlakunya kiamat, ya. Cuma Nabi sebut tanda-tanda je, alamat-alamat je, ya. Alamat akan terjadi ni berlakunya hari kiamat. Jadi antaranya lah, seperti mana yang dihuraikan oleh pengarang, antara tanda-tanda akhir zaman. Ini makna tanda akhir zaman. Sebenarnya ulama' bincang, tuan-tuan, tanda-tanda kiamat ni dia terbagi pada dua. Satu dinamakan tanda alamatus sughra. Alamatus sughra makna tanda kecil. Yang kedua namanya alamatul kubra. Alamatul kubra makna tanda besar. Ada tanda kecil dan ada tanda besar. Dunia ni berada di penghujung akhir zaman. Dunia dekat-dekat sangat nak berlaku kiamat. Ada tanda kecil dan juga ada yang tanda besar. Tanda kecil sangat dah banyak berlaku dah, betul tak? Tanda zahir dah banyak berlaku dah. Dan sekarang ni menunggulah tanda-tanda besar, alamatul kubra. Baik, seperti mana kata pengarang, antaranya lah tanda-tanda dunia ni berada di penghujung akhir zaman. Kata pengarang, ilmu akan diangkat dengan kematian para ulama. Yang Nabi kata tadi, tanda-tanda kiamat hampir berlaku, ilmu akan diangkat. Ilmu diangkat itu makna kata pengarang ialah ulama-ulama akan mati. Sekarang tengok banyak ulama yang dah mati dah. Seorang. Bila ulama dah mati, maka tinggal orang-orang jahil. Pasal ulama dia waris kepada para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan warisan kepada para nabi. Cuma kata Nabi SAW, tanda-tanda dunia hampir nak kiamat, ilmu akan diangkat. Ilmu diangkat maknanya ulama-ulama banyak yang mati dah. Banyak yang mati. Sebab cakap ulama orang susah nak dengar, tapi cakap orang jahil orang mudah dengar. Orang jahil maka disanjung-sanjung, ulama dikutuk-kutuk, bahkan dinafikan ataupun dimusuhi para ulama ni. Justrulah kata mengarang, tinggallah mereka yang jahil. Dalam kejahilan mereka itulah sebarang petunjuk. Tinggallah orang jahil, maka orang jahil lah yang akan membimbing zaman sekarang ni. Dan inilah menghasilkan segala perlakuan mereka dikuasai oleh hawa nafsu ataupun menyimpang daripada petunjuk Islam yang sebenar-benarnya. Bila orang alim dah mati dah, ulama banyak dah mati, maka tinggal orang jahil. Maka dunia akan dibimbing ataupun dipimpin oleh orang jahil. Orang jahil ni maka dia akan pimpin dengan mengikut hawa nafsunya. Ini yang banyak berlaku kerosakan, banyak berlaku kemudaratan bila dunia dipimpin oleh orang jahil. Pasal bila orang alim banyak mati. Orang alim banyak mati. Orang alim ni tuan-tuan, dia bukan datang dan pergi. Kalau artis hilang seorang, besok lusa tumbuh lagi, betul tak? Hilang seorang, nanti datang lagi 10. Tapi ulama dia tidak datang dan pergi. Ulama ni dia tidak datang dan pergi. Sebab itu kata Nabi SAW, antara tanda akhir zaman dunia dekat nak kiamat, ilmu akan diangkat, iaitulah ulama-ulama banyak yang mati. Ini yang dekat sangat dah, tanda dunia dekat kiamat. Kemudian kata pengarang lagi, beriman kepada hari kiamat, iaitulah hari kiamat ada tanda-tandanya. Seperti mana yang saya kata tadi, ada tanda kiamat kecil dan juga ada tanda kiamat besar. Ada alamatul sughra dan juga ada alamatul kubra. Tanda kecil pun ada, tanda besar pun ada. Baik, kalau saya tanya lah, apa tanda kecil sekarang yang dah zahir dah? Tanda kecil apa yang dah nampak zahir? Yang dah nyata berlaku dah. Tanda zahir kecil-kecil banyak berlaku dah. Ya, macam Nabi sebut tadi, masa makin singkat, betul tak? Masa dah jadi singkat, makin pantas. Saya rasa macam baru bulan Disember tahun lepas, dah nak tamat Disember dah nak masuk 2018. Ya, lama kata bila masa jadi singkat ni, apa maksud masa singkat? Ada bagai-bagai tafsiran. Setahun dirasakan macam sebulan, sebulan dirasakan macam seminggu, seminggu dirasa macam sehari, sehari dirasa macam sejam, 1 jam dirasa macam 1 minit. Ini makna masa makin pantas. Sebahagian kata masa pantas ni menunjukkan keberkatan masa Allah dah cabut.
keberkatan masa tu Tuan dah cabut dah, ya. Ini menjadi perbincangan para ulama. Macam tadi, bilangan orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Bahkan kalau mana-mana pergi pun, orang perempuan lebih ramai banding orang lelaki. Dalam kelas kita pagi ni, siapa yang ramai? Bertengok belakang, yang ramai siapa? Orang lelaki ke orang perempuan? Orang perempuan, kan? Kalau pergi mana-mana pun orang perempuan lebih ramai. Orang perempuan lebih mendahului orang lelaki. Cerdik pun dia juga, hebat pun dia juga, orang perempuan ni. Ini tanda-tanda dunia kita berada di akhir zaman, ya. Tapi bagi saya, bukan orang lelaki ni tak ada, tapi banyak dah pupus. Banyak yang dah pupus. Banyak yang mati mengejut, orang lelaki. Banyak yang aksiden lumba motor, orang lelaki. Jadi orang lelaki banyak yang dah pupus dah. Kalau ada pun tinggal ni lah yang kerat ni lah ni. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan, ya, supaya apa yang Nabi khabar ini sebagai satu perkara untuk kita buat persiapan. Itu antara tanda kecil. Ni belum kita cerita tanda besar, tuan-tuan. Tanda kecil bagi saya banyak dah nampak dah. Tapi yang tanda besar ni, ya, seperti mana kata pengarang, mengikut pandangan para ulama, tanda-tanda kecil berlaku terlebih dahulu daripada tanda besar. Sebelum berlaku yang besar-besar, jumpa tanda kecil dahulu. Selepas berlakunya tanda besar, kiamat akan menyusul. Bila dah keluar tanda kecil, kemudian menyusul pula tanda besar, maka kiamat akan berlaku. Antara tanda kiamat ialah, kata pengarang, seperti mana yang dirujukkan kita kepada hadis Nabi tadi, iaitulah banyaknya berlaku gempa bumi di sana sini, termasuk juga gempa bumi dalam air yang orang namakan tsunami. Banyak berlaku gempa bumi di darat dan juga di lautan. Kalau di lautan namanya tsunami. Tsunami. Betul, tsunami. Termasuklah dalam kategori gempa bumi juga ialah tanah dan juga bangunan runtuh serta malapetaka alam yang lain. Banyak berlaku ni, tuan-tuan. Mana-mana kita dengar dah, gempa sana, gempa sini, ya. Kadang-kadang yang kita baca di surat khabar, di mana-mana, masya-Allah, ya, kematian kadang-kadang melimpah-limpah. Inilah kata pengarang, merujuk kepada hadis Nabi ini, inilah tanda-tanda kiamat makin dekat. Termasuk juga, kata beliau, ialah antara tanda kiamat ialah waktu dirasakan pendek dan singkat. Masa dirasakan singkat, jadi pendek. Dulu kita mengira-ngira hari. Kita mengira-ngira hari, bila aku nak kerja ni, bila nak pergi belajar ni. Betul tak? Dulu kita mengira-ngira hari, bila nak dapat gaji ni, bila nak dapat bonus ni. Orang yang dah bekerja pula mengira-ngira hari, bila nak pencen ni, bila lagi nak pencen ni. Orang yang dah pencen pula, dulu kita mengira hari, sekarang mengira-ngira berapa ubat aku nak kena makan sehari ni. Ada yang makan sehari 6 biji, ada yang 8 biji, ya. Kita mengira-ngira. Jadi waktu dah jadi singkat, makin pendek. Itu yang saya kata, setahun dirasakan macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam satu hari, satu hari rasa macam 1 jam, 1 jam kita rasa macam 1 minit. Masa jadi singkat, pantas berlalu. Dulu kita rasa anak-anak kita semua kecil-kecil, kan, masih bersekolah. Dan sekarang di antara mereka ada yang dah dewasa, ada yang dah bekerja dah, ada yang dah berkahwin dah, dan ada antara kita yang telah jadi datuk, ada yang jadi nenek, cucu dah ramai dah. Menunjukkan umur kita makin umur kita makin panjang ke makin pendek? Hakikat yang sebenar-benarnya, umur kita makin pendek, itu kita tinggal yang berbaki saja. Apa tandanya? Tandanya makna kita ni tidaklah muda selama-lamanya. Satu hari besok kita pasti untuk akan bertemu usia tua ni. Ini nak menunjukkan dunia tidak kekal selama-lamanya. Satu hari besok dunia pasti akan musnah. Kiamat pasti akan berlaku. Jadi kata pengarang, begitulah juga usia yang kita lalui, begitu pantas sehingga tidak disedar berapa banyak masa sudah pun diharunginya. Daripada zaman kanak-kanak, masuk usia remaja, kemudian masuk usia retua. Saya kata ada umur ada 3 peringkat. Satu, remaja. Yang kedua, retua. Yang ketiga, renyuk. Ada 3 lah, remaja, retua, renyuk. Kita masuk fasa yang mana?
Remaja ni antara kadar umur 15 tahun sampai 40 tahun. Itu remaja. 40 hingga 70 retua. Atas 70 renyuk. Jadi sekarang ni kita masuk fasa yang mana? Betul tak? Masuk remaja ke retua ke renyuk? Kalau remaja 15 sampai 40 sampai 70 retua. 70 ke atas renyuk. Haji Rahman masuk yang mana? Dah renyuk dah. Tapi orang nyanyuk ni dia tidak dianggap mukallaf. Betul tak? Orang nyanyuk pada segi syarak dia bukan mukallaf. Dia dah tak dukung lagi dah. Dia tak dukung kewajipan bagi orang nyanyuk ni, dah tak ingat lagi dah. Tapi kalau kita masih belum masuk nyanyuk atau renyuk, kita katakan kita dah masuk peringkat pasal retua. Retua maknanya dah penghujung-penghujung. Lepas tu saya melihat kata-kata siapa nama sahabat nama Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa tuan-tuan? Bila terbenamnya matahari, kata Abdullah bin Mas'ud, bila terbenamnya matahari, yang paling aku bimbang, dia melihatkan terbenamnya matahari, dia bimbang, umur aku makin bertambah, usia aku makin bertambah. Tetapi yang aku bimbang, khawatir, kata beliau, amalan aku tidak bertambah-tambah. Terbenamnya matahari menandakan umur aku masih makin bertambah, tapi amalan aku yang bimbang tidak bertambah, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi bagi saya lah tuan-tuan, usia ni kata para ulama, kita jangan tertipu pandang pada yang meningkat itu. Kita kena pandang pada yang berbaki itu. Saya selalu sebut, jangan tertipu pada angka umur yang tambah. Alhamdulillah, tahun ni saya dah masuk umur 60 dah. Jangan pandang 60 angka yang tambah tu. Pandang pada angka umur yang berbaki tu. Sebab kalau Tuhan kata kita mati umur kita 63 tahun, sekarang umur kita 60, berapa lagi baki? Lagi 3 tahun. Tahun hadapan umur kita 61, berapa lagi baki? 2 tahun. Tahun berikut umur kita 62, berapa lagi baki? Lagi 1 tahun. Maknanya kena pandang pada yang berbaki, jangan pandang pada angka yang bertambah. Bila pandang pada angka yang bertambah, banyak orang yang tertipu yang sebenar-benarnya. Baik, kemudian kata pengarang, di samping tu juga tanda-tanda kiamat, kata beliau, fitnah banyak berlaku dan begitu pantas tersebar. Betul sekarang? Fitnah banyak berlaku dan makin tersebar, pantas cepat, sekejap dah. Sama ada melibatkan maruah dan juga harta benda, hingga boleh membawalah kepada pembunuhan. Dan di antara fitnah yang paling besar, kata pengarang, ialah fitnah dalam agama, di mana seseorang yang boleh terkeluar daripada daerah keimanan kepada daerah menyebabkan jatuhnya kepada lembah kekufuran. Fitnah sekarang banyak berlaku, masya-Allah, tersebar ni. Dan zaman-zaman sekarang yang canggih-canggih ni, dah dalam satu saat dah tersebar berlaku dah. Cuma saya nak pesan tuan-tuan juga, bila kita menyebarkan fitnah ni, ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Sama ada dia melibatkan perkara duniawi ataupun melibatkan perkara agama. Terlebih-lebih kalau fitnah itu melibatkan perkara agama. Baik, antaranya ialah, saya tengok sekarang ni dalam sistem WhatsApp ni, kalau tuan-tuan tengoklah, banyak orang cepat menyebar-nyebarkan perkataan, kata-kata. Macam 2 hari 3 hari lepas orang hantar saya satu nak kata dalil pun tak, Allah alam lah, tapi orang kaitkan itu datang daripada hadis baginda Rasulullah. Kalau dia kata kita baca amalan ni, baca zikir-zikir ni, ini dia kata kalau baca sekali seumur hidup, maka kita akan dihindarkan daripada penyakit mati mengejut. Tuan-tuan ada terima tak? Sebenarnya dia bukan hadis Rasulullah, tuan-tuan. Itu bukan perkataan datang daripada Rasulullah. Sebab tu kita jangan kaitkan apa-apa perkara-perkara yang kalau kita tak pasti sama ada dia tu datang daripada kata-kata ulama ataupun kata Rasulullah. Terlebih-lebih bahaya kalau kita kaitkan itu adalah kata-kata Rasulullah, sedangkan Nabi tak cakap. Maknanya seolah kita telah fitnah Rasulullah. Fitnah ni maknanya mengadakan benda yang tidak ada. Kalau mengumpat ni, Imam Abu Lai kata mengumpat, cakap belakang, dan benda tu betul, orang tu tak suka dengar, itu namanya mengumpat.
Tetapi kata beliau, kalau cakap belakang benda yang tak betul, dia tak betul dan memang orang tu tak suka dengar, itu bukan al-ghibah, itu namanya al-fitnah. Fitnah makna kita dah sebut satu perkara yang tidak ada pada orang tersebut. Kalau kita sebut satu perkara belakang je dan benda tu betul, itu namanya mengumpat dan dia tak suka. Tapi fitnah benda yang tak betul. Terlebih-lebih bahaya pada pandangan saya, jangan kita menyebarkan benda-benda yang bukan datang daripada baginda Rasulullah. Kalau dia adalah kata-kata ulama', cakap ulama' yang cakap, betul tak? Jangan sebut perkataan baginda Rasulullah. Itu bahaya, tuan-tuan. Mengada-adakan benda yang Nabi tak cakap. Sebab Nabi kata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata, sesiapa yang bercakap atas aku, kata Rasulullah, man kazzaba, yang berdusta atas nama Nabi, tapi Nabi tak cakap. Nabi kata falyatabawa, seolah-olah dia sedang menempa diri dia untuk masuk dalam api neraka. Kalau ulama' yang cakap, sebut ini perkataan daripada ulama', ini kata-kata daripada seorang alim. Cuma jangan kaitkan datang daripada baginda Rasulullah. Banyak tak berlaku sekarang, tuan-tuan? Banyak. Orang sebarkan dekat aplikasi WhatsApp ni. Banyak. Okey. Kemudian kata pengarang lagi, dan ini juga kadang-kadang boleh menyebabkan manusia ni boleh terjebak kepada perbuatan kufur bila melibatkan kepada perkara agama, ya. Baik, seperti mana kata pengarang, dirujukkan kepada perkataan Dr. Ain Al-Qarani. Kata Dr. Ain Al-Qarani, seperti mana keadaan kita sekarang ni, kata beliau, istana-istana megah, apartmen-apartmen yang tinggi menjulang, kereta-kereta yang handsome. Betul? Kereta handsome tu mewah. Handsome tu saya cakap. Kereta-kereta yang handsome. Orang semua nak pakai kereta yang mewah. Orang semua nak pakai kereta yang handsome. Dah. Hidup yang selesa. Makanan, minuman yang macam-macam, Masya Allah. Akan tetapi ada sahaja orang yang merosakkannya, tetapi tidak dicegahnya. Semua ni semua berlaku, tuan-tuan, sekarang. Dan kita hidup dalam zaman sekarang, orang semua belum nakkan kemewahan, mengejar pangkat, mengejar jawatan hidup yang mewah. Orang nakkan hidup yang rumah yang besar-besar, kereta yang handsome tadi, ya. Makanan yang hebat-hebat belaka. Ini adalah benda-benda yang biasa. Tetapi kata Dr. Ain Al-Qarani, tetapi kata beliau, ya, ada sahaja orang yang akan merosakkannya. Macam mana mereka rosak, tuan-tuan? Kata beliau, ada yang ingin memporak-perandakannya, tetapi didiamkan sahaja. Orang mencuri sana, rompak sana, dan ada yang berbuat perkara yang keji, dan ada yang menipu dalam agama. Ada yang menipu dalam agama. Apa contoh menipu dalam agama ni? Menipu dalam agama, apa contohnya? Dia buat satu syariat yang tidak ada dalam agama kita. Sama ada dia melakukan perkara yang tidak ada dalam hukum syarak, ataupun menggunakan nama agama untuk kepentingan diri dia sendiri. Menggunakan nama agama tu, ya, ataupun dia mengadakan benda yang tidak ada dalam agama, ataupun kita katakan dia menggunakan nama agama untuk kepentingan diri dia sendiri. Ini yang bahaya yang banyak berlaku sekarang di akhir zaman ni. Sebab itulah kata mengarang, kadang-kadang benda ni berlakulah penipuan dalam agama. Dan ada juga yang melakukan kemungkaran. Kemungkaran jangan cakap lah, tuan-tuan. Kalau kita nak cerita pasal bab mungkar ni, di tempat kita lah, katalah sekarang, di tempat kita ni, kalau kita melihat sekarang ni, baik banyak ke mungkar banyak? Macam Aisyah tanya kepada baginda Rasulullah, sahabat Nabi juga tanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kata Aisyah dan kata sahabat, boleh tak kami ni dimusnahkan? Boleh tak kami akan jadi binasa? Walaupun di tempat kami tu ada orang yang baik-baik, ada orang warak-warak. Lalu Nabi kata boleh. Bila ya Rasulullah? Maka Nabi kata pada Aisyah dan juga sahabat, apabila kemungkaran lebih banyak daripada kebaikan. Bila mungkar lebih banyak daripada baik, maka Nabi kata walaupun di tempat itu ada orang baik-baik, ada orang soleh-soleh, tapi mungkar lagi banyak daripada kebaikan, ini kata Nabi SAW, maka kesemua mereka boleh dibinasakan. Itu yang saya tanya, tuan-tuan. Tempat kita ni, kebaikan banyak ke mungkar banyak?
Kalau kita buat kiraan lah, baik banyak ke mungkar banyak? Bilangan orang semayang dengan orang tak semayang, mana lebih ramai? Orang tak semayang. Bilangan orang yang pergi masjid dengan orang yang tak pergi masjid, mana lebih ramai? Bilangan orang mumpan yang keluar rumah tutup aurat dengan yang tidak menutup aurat, mana lebih ramai? Bilangan orang yang tak bayar zakat dengan orang bayar zakat, mana lebih ramai? Tuan-tuan. Sebab itu dalam cerita ni, Nabi Musa ni pernah tanya pada Allah. Nabi Musa tanya pada Allah, dia kata, ya Allah, lebih kuranglah dialog cerita dia lah, kenapa kata Nabi Musa di sesebuah tempat, ya, kalau maksiat berlaku, turun musibah, semua kena. Kadang-kadang kata Nabi Musa, yang tak bersalah pun kena juga, yang tak terlibat pun kena juga, kanak-kanak pun kena, orang tak berdosa pun kena. Jadi dalam cerita ni Allah Ta'ala beri ilham kat Nabi Musa, tuan-tuan, supaya Nabi Musa ni pergilah berjalan. Kemudian dia berjumpa dengan satu batang pokok, ya. Kemudian Nabi Musa pijak, kebetulan dekat pokok tu ada sarang semut. Ada sarang semut. Bila Nabi Musa pijak sarang semut tersebut, maka semut-semut tersebut telah naik atas kaki Nabi Musa, penuh belaka. Dalam ramai-ramai semut yang naik atas kaki Nabi Musa ni, yang gigit cuma seekor je. Tapi Nabi Musa punya marah, tuan-tuan, pada semut-semut ni, maka dia lenyek semut-semut, mati belah kedak. Habis mati belah kedak. Kalau ikut logik akal, Nabi Musa bunuh yang mana? Patutnya dia bunuh semut yang mana? Yang gigit tu. Kenapa pula semut-semut dia lenyek? Yang tak gigit pun Nabi Musa lenyek, apa sebab? Sebab marah punya pasal. Marah punya pasal, murka punya pasal, habis semua dia bunuh, tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala kata, macam itulah Tuhan, tuan-tuan. Bila satu tempat tu turun musibah, turun balak, walaupun di tempat tu ada orang baik-baik, ada orang semayang, ada orang pergi masjid, ada orang baca Quran, ada ulama, ya, mufti pun ada, Masya Allah. Tapi Nabi kata bila turun musibah, turun balak, orang yang tak terlibat maksiat pun kena sekali. Dia senanglah, tuan-tuan. Nabi bagi contoh, cerita pasal bab mungkar ni, Nabi sebut dalam hadis analogi. Apa tu analogi? Nabi bagi kiasan. Dia kata orang naik kapal, satu bahagian duduk di sebelah atas, satu bahagian duduk di sebelah bawah. Kata baginda Rasulullah, orang yang atas ni dan orang di bawah ni, tuan-tuan, dalam satu bahtera naik kapal. Lalu orang di bawah ni bila nak air, mereka terpaksa naik ke atas, duk pergi cedok air kat luar kapal tu. Lalu kata orang mau, susah kita duk nyusah orang atas ni, nak naik turun, nak ganggu orang atas ni. Kan senang, kata orang bawah, kita tebuk dia lubang kat bawah ni. Tebuk lubang bawah kapal, dapat air mudah, tak payah menyusuk orang di atas. Tuan-tuan bayangkan, cuba kita fikir, Nabi kata, apa jadi kalau orang di atas tak cegah kemungkaran yang bawah tu? Orang atas tu biarkan orang bawah ni tebuk lubang, mereka biarkan. Saya tambah, walaupun ke atas tu ada mufti, ada ulama, ada pak syekh, ada imam yang besar, tuan-tuan, ada orang alim, ya. Kalau orang bawah tu menebuk lubang di bawah tidak dicegah, apa akan berlaku? Semua tenggelam. Kapal tu semua tenggelam. Yang bawah tenggelam, yang atas pun tenggelam. Termasuk yang atas apa tadi? Termasuk ada orang biasa, orang jahil, orang alim, orang pandai, semua akan tenggelam bila kemungkaran tidak dicegah. Dan sekarang ni, tuan-tuan, ulama kata, bila mungkar makin bermaharajalela, maksiat makin banyak, ini tanda-tanda dunia kita berada di akhir zaman. Kadang-kadang pula yang buat mungkar itulah disokong, betul tak? Orang buat baik tidak disokong, orang buat mungkar disokong pula, bahkan disanjung-sanjung. Orang buat mungkar disanjung, dipuja-puja, ya. Tapi orang buat baik tidak pula disanjung, bahkan dikutuk, bahkan dibenam-benamkan orang buat kebaikan ni. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Nah, ni kata beliau, dan ada yang menentang orang-orang saleh. Ada orang yang menentang orang saleh, dan ada yang meremehkan ajaran Islam, dan ada juga yang menentang masjid dan memboikot kalimah suci la ilaha illallah. Ada yang menentang orang saleh, termasuk ulama, menentang perkataan para ulama, ya, marah pada ulama, menentang Islam, walaupun mulut kata sayang pada Islam, tapi hakikat dia menentang Islam, dia tak suka pada Islam, ya. Dan ada yang menentang masjid,
Dah lah tak pergi masjid, menentang masjid pula. Ya. Bila kita cerita pasal bab menentang masjid ni tuan-tuan, masjid ni untuk makluman ni, masjid ni tempat orang nak beramal ibadat ke, ataupun tempat untuk orang jadikan sebagai satu, dia akhir zaman ni yang kita bimbang. Masjid ni tuan-tuan, dia bukan jadi masjid macam baginda Rasulullah. Di zaman Nabi, masjid berfungsi 4 perkara. Pertama, masjid apa fungsi zaman Rasulullah? Sebagai pusat dakwah. Zaman Nabi, masjid jadi pusat dakwah. Yang kedua, masjid jadi pusat ibadat. Yang ketiga, masjid jadi pusat orang belajar. Yang keempat, masjid jadi pusat memberi khidmat pada masyarakat. Itulah fungsi masjid zaman Rasulullah. Pasal di zaman Nabi lah tuan-tuan, pusat dakwah, maka jemaah-jemaah dibentuk, dihantar di seluruh dunia. Satu alam Islam tu dikembangkan pasal dia pusat dakwah. Masjid pusat ibadat. Di zaman Nabi tuan-tuan, orang tangkap orang kafir, dibawa ikat dekat tiang masjid Nabi tuan-tuan. 3 hari 3 malam mereka tengok amalan orang Islam. Bila dilepaskan, orang kata, macam mana kamu? Aku nak masuk Islam lah. Puna cantik akhlak orang Islam pada zaman tu. Masuk masjid dapat hidayat. Zaman Nabi. Agak-agak zaman kita tuan-tuan, zaman kita ni, kalau tangkap satu orang kafir, ikat dekat tiang masjid kita ni, dia kata 3 hari 3 tahun pun dia tak faham. Apa sebab? Sebab dia tengok masjid kita kosong. Bilangan tiang lebih banyak daripada orang yang semayang. Bilangan lampu lagi banyak. Bilangan line sub lebih banyak daripada orang yang semayang. Ya, di sebuah tempat tuan-tuan, kita sebut nama tempat adalah, saya tinggal semayang asar. Punya lawa surau ni, subhanallah. Ya, saya pun singgah nak semayang, ambil wudu. Tapi masa tu kebetulan dah masuk waktu asar. Saya tunggu seorang tak azan asar. Tiba-tiba saya dah ambil wudu, adalah untuk datang start. Dia buat motor, dia start, dia pakai motor, dia pun azan. Lepas azan, saya pun tunggulah dengan dia. Saya nak kamat. Bila nak kamat tuan-tuan, dia pun turun daripada suara nak balik. Cik, ni saya nak kamat lah, kita main semayang sama lah. Minta maaf, dia kata, saya tugas hanya azan sahaja. Semayang saya buat kat rumah, kerja azan saja. Ini saya nak cerita berlaku di tempat kita tuan-tuan. Berlaku tempat kita. Orang hanya jadikan masjid sebagai jawatan sahaja. Bila ada jawatan, imam pergi masjid. Bila dah tak ada jawatan, tak pergi lagi dah. Pasal pergi masjid sebab ada jawatan. Bila dah tak ada jawatan dah tamat, maka orang tak pergi masjid. Ini satu kesilapan besar. Pergi masjid bukan sebab jawatan tuan-tuan. Ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, ya, kita pergi masjid sebab semata-mata kerana Allah. Dan yang kita bimbang, masjid ni jadi apa? Jadi mereka punya kuasa, itu makna dia punya masjid, dia punya surau. Tu yang salah tuan-tuan. Masjid bukan hak orang tertentu. Masjid bukan individu punya. Masjid siapa punya? Tuan-tuan. Itu pasal saya kata, zaman Nabi, masjid fungsi 4 perkara. Pusat dakwah, pusat ibadat, pusat belajar, pusat memberi khidmat kepada masyarakat. Tapi akhir zaman, masjid dah jadi individu punya. Dia yang berkuasa, dia yang menentukan segala-galanya. Inilah tanda-tanda dunia kita berada di akhir zaman. Ya. Jadi orang boikotlah kalimah Allah ni. Kalimah Allah nak masuk rumah-rumah, orang tolak. Orang tak terima kalimah Allah ni. Orang tak suka pada agama. Agama nak masuk rumah, orang tolak. Agama nak masuk masjid, orang tolak. Agama nak masuk kampung, orang tolak. Pasal orang tak suka pada agama ni. Agama dah jadi macam yatim piatu. Tapi orang lebih suka pada duniawi ni. Nah, sampaikan dalam masjid pun orang membesarkan dunia lebih pada agama. Nah, mana-mana cerita dunia, agama maka ditentang. Dah lah tu kata pengarang, harta pula melimpah ruah. Dan ini menyebabkan mereka berlumba-lumba dalam membina kekayaan. Orang bekerja-kerja untuk dapat harta tuan-tuan. Ya, siang malam pagi petang fikir untuk dunia semata-mata. Itu pasal Nabi ajar satu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami dunia ni sebagai cita-cita kami yang paling utama. Saya bagi contoh senang, simple, mudah faham tuan-tuan. Nak tahu kita ni ada cinta pada harta tidak? Kita test pagi ni. Katalah lepas kuliah ni, saya keluar pintu depan ni, saya bawa nota yang lebih ni.
Lalu saya keluar. Saya kata pada tuan-tuan, siapa yang keluar lalu pintu ni, masing-masing ambil seorang satu notah untuk bekalan dekat rumah, untuk belajar di rumah. Kak Ros tunggu pintu belakang tu, sambil memegang duit 1,000 satu bandelnya. Kak Ros kata, siapa yang keluar, tolong ambil seorang sekeping RM1,000. Kena masuk. Rasa agak-agak orang ramai keluar pintu ni ke pintu sana? Cakap jujur ikhlas, Haji Robiah, mana yang ramai keluar? Pintu ni ke pintu sana? Apa sebab? Sebab kat sana keluar dapat RM1,000. Kat sini keluar dapat apa? Dapat nota cikgu. Nota cikgu kan ada benda pun, orang petikai lagi dah, kan? Keluar sana dapat RM1,000. Tak ada masalah. Yang pentingnya soalan saya, pintu mana yang ramai keluar? Pintu sini ke pintu sana? Pintu sana ramai. Itu tanda-tanda kita ada cinta pada harta dunia. Sebab tu ulama kata, kalau nak tahu kita ni, kata ahli sufi, ada cinta dunia ke tidak, tawarkan dunia pada hati kita. Tawarkan dunia. Bila orang tawar dunia kita tolak, itu makna kita tak ada cinta dunia. Kalau kata Taman Purna dilanda banjir, Taman Purna dilanda banjir, semua barang tergapung lah ke tuan-tuan, termasuk yang tergapung nota-nota saya setiap minggu ni. Nota tergapung, perabot tergapung, gelang-gelang tergapung, rantai tergapung. Orang perempuan Taman Purna capai mana dulu? Nota dulu ke gelang dulu? Apa sebab? Pasal nota tak ada benda. Yang berharga mana? Gelang dulu lah. Itu bermakna kita masih ada lagi cinta dunia. Itu pasal Allah kata, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ayat yang kita selalu baca, alhaakumut takasur, kata Allah, kerana kamu berbangga-bangga tentang dunia ni, hatta zurtumul maqabir, sampai nak masuk pintu kubur pun orang masih fikir lagi pasal harta dunia. Apa tak tuan-tuan? Ini yang berlaku sekarang ni. Harta dunia melimpah ruah, ya. Pada saat yang sama, perasaan kedekut bertahta dan bersarang dalam hati. Kedekut, harta banyak tapi kedekut. Saya kata kursus haji tuan-tuan, orang tanya, Ustaz, haji ada berapa jenis? Saya kata haji ada 4. Haji ada 4. Oh, 4 apa tu Ustaz? Pertama, haji ifrad. 2, haji tamatuk. 3, haji kiran. 4, haji kedekut. Ataupun orang kata nama haji bakhil. Haji ifrad ada pahala, haji kiran ada pahala, haji tamatuk ada pahala, haji bakhil saya cakap benda simple lah tuan-tuan. Kalau dalam poket kita ada 100, ada RM50, ada RM5, ada RM10, ada RM1, ada 10 sen, orang minta zakah, Haji Hafsah, agak-agak kita bagi yang mana agaknya? Ni cakap ikhlas ni. Betul tak Haji Masyidah? Dalam poket ada 100, ada 50, ada 10, ada RM5, ada RM1, ada 10 sen. Orang minta zakah, kita bagi mana tuan? Kita bagi yang paling kecil. Nak bagi 100 dah tarik, galat pula 100 ni masuk balik. Nak bagi 50, pensan seminggu. Pasal apa tuan? Pasal untuk dunia dengan untuk agama. Untuk dunia kita sanggup berhabisan, tapi untuk dunia kita berkira-kira. Untuk agama kita berkira-kira, untuk dunia kita tak berkira-kira. Pasal kita dah ada rasa cinta pada dunia. Bahkan orang agama pun dah mula berkira-kira pada duit. Duit. Kalau aku kaya, bibil aku tanggung. Ada lagu kan? Kalau aku kaya. Kalau dah kaya, belum tentu tuan-tuan. Pasal cinta dunia ni, harta melimpah ruah. Kemudian tu jadi tamak, sifat haluba, dendam kesumat. Dendam tuan-tuan, orang berdendam ni, Masya Allah, kadang-kadang takut tuan-tuan. Kadang orang agama pun berdendam juga. Orang dunia dah satu hal, orang agama pun berdendam juga. Orang beramal pun berdendam. Ada rasa dalam hati ni. Ini namanya penyakit hati. Dunia akhir zaman tuan-tuan. Dendam, kesumat, hasad, dengki yang kadang-kadang boleh bawa kepada pembunuhan.
Jadi mudah-mudahanlah kata orang, semoga Allah SWT menyelamatkan kita daripada balak yang menjarakkan kita daripada mendapat ridha Allah Ta'ala. Saya selalu sebut tuan-tuan, apa pun yang kita buat, biarlah kecil pada mata kita, tapi yang penting yang kecil itu mendapat mardatillah. Kita tak nak buat yang besar-besar tapi dalam tu tak ada mardatillah, tapi ada murka Allah. Tuhan tak pandang berapa banyak yang kita buat. Tuhan tak pandang pada kuantiti banyak mana, tapi Tuhan pandang pada kualiti kita. Islam ni Tuhan pandang pada kualiti, dia bukan pandang pada kuantiti. Dalam perang Badar, kuantiti orang Islam tak ramai, tapi kualiti yang kuat. Pasal tu menang dalam perang Badar, tuan-tuan. Ya, inilah tanda-tanda seberingkas. Nak bincang panjang lebar, tuan-tuan, tanda banyak, ya. Tapi cukuplah sekedar apa yang pengarang sampaikan, merujuk kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Tanda-tandanya akhir zaman ni, seperti mana yang disebut di antaranya lah, banyak berlaku gempa bumi. Apa lagi tadi? Masa makin pendek, ya. Apa lagi tuan-tuan? Yang kita baca dia apa? Tanda-tanda Nabi sebut, tanda-tanda dunia nak kiamat. Masa pendek, gempa bumi, fitnah banyak berlaku, harta melimpah ruah, tanda akhir zaman. Ya. Mudah-mudahan apa yang dibincang ni kita dapat ambil iktibar, insya-Allah. Sedikit sebelum kita tangguh mutiara hikmah. Ya. Pengarang kata kita merujuk kepada mutiara hikmah, dua mutiara hikmah, iaitu yang pertama, kata pujangga, hidup yang berlebihan itu merupakan ketenangan yang diragui. Hidup yang berlebih-lebihan ini, kata pujangga, merupakan ketenangan yang diragui, keperluan yang melampau-lampau batas, merupakan beban yang menyusahkan, dan menahan diri serta berpada dengan apa yang ada jauh lebih baik daripada berpoya-poya dan juga berlebihan. Hidup dengan apa yang ada. Saya bagi contohlah, tuan-tuan. Orang hidup kaya, mewah, semua dapat. Tapi satulah, tuan-tuan, Tuhan cabut nikmat, tidur malam tak boleh. Ada orang kaya, rumah besar, tapi Tuhan cabut nikmat, makan lidah tak ada rasa. Ada satu orang, Mak Allah ni semalam ceritalah, Ustaz. Dia kata sekian dah saudara dah, dia kata dah dulu badan sihat segar megar, sekarang Tuhan dah cabut nikmat, makan lidah tak ada rasa. Bila lidah dah tak ada rasa, makan ada sedap tak, tuan-tuan? Lidah dah tak ada rasa, makan tu macam hampah je lah, tak ada rasa lagi dah. Tuhan cabut nikmat. Kadang duit banyak tapi nak makan banyak tak boleh. Ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Rumah besar, pangkat besar, duit besar, tapi banyak tak boleh makan. Doktor dah kata semua dah kena kontrol dah. Tuan doktor, boleh saya makan telur? Tak boleh, kolesterol. Udang galah lagi tak boleh. Roti canai tak boleh. Murtabak lagi tak boleh. Apa lagi? Durian king lagi tak boleh. Kambing golek lagi tak boleh. Tuan doktor, saya nak makan apa ni, tuan doktor? Doktor kata tuan makan kulit roti gardenia je. Badak, tuan-tuan. Ada orang rumah besar, subhanallah, masya-Allah, tapi Tuhan cabut nikmat, kencing tak boleh. Kencing tak boleh. Tidur satu nikmat, kencing mudah satu nikmat, mudah makan satu nikmat. Walaupun harta kita banyak, tapi kalau tak boleh tidur malam, payah juga. Betul tak, Meja Ramli? Kita nak mudah tidur ke? Ada orang duit banyak tapi tidur payah. Ada orang duit tak banyak tapi tidur senang. Letak tombang. Kadang Datuk jaga cucu kita, 1, 2, 3 hanyut Datuk. Tapi hidup susah. Rumah selak songket luar ada, tuan-tuan, tapi dia mudah tidur malam. Ada orang duit banyak, rumah besar, tapi tidur malam tak boleh. Tuan-tuan nak yang mana? Yang senang lah, tidur malam. Nak nikmat hidup mewah ke nikmat tidur mudah? Kan? Ada orang duit banyak tapi makan susah. Ada orang duit tak banyak tapi makan mudah. Tolak apa pun jadi. Kadang orang hantar pucuk paku je. Ada masa tak ada pucuk, hantar pucuk paku. Ada masa paku tak ada, tinggal pucuk pun je makan. Ada masa pucuk hilang, tinggal paku pun. Oh, miskin ni senang makan, tuan-tuan, tak banyak cakap dah. Dia maknanya, kata beliau ni, kata pujangga, dia kata biar hidup ni lebih berpada-pada, lebih baik
daripada berpoya-poya dan juga berlebih-lebihan. Bak kata orang Melaka, itu yang silap. Biar apa-apa asal bergaya. Itu yang salah tu. Apa tak apa, yang penting bergaya tu nak. Kan? Itu yang bila kata pepatah tu biar apa-apa asal bergaya, itu yang hutang keliling pinggang tu. Pasal nak bergaya. Kemudian yang kedua, kata pujangga yang kedua, kehidupan adalah kekayaan pengalaman. Sebuah institusi ilmu yang mengajarkan banyak pengetahuan serta gudang yang menyimpan banyak sekali formula. Setiap hari kamu mempelajari ilmu berkaitan seni hidup. Kehidupan ini adalah berkat bagi kaum yang berfikir. Hidup ni kan penuh dengan pengalaman, tuan-tuan. Ada manis, ada pahit, ada ranjaunya, ya. Ada macam-macam yang berlaku. Ini semua adalah pengalaman hidup yang akan mematangkan dari kamus manusia. Kadang-kadang bagi saya lah, tuan-tuan, makin kita banyak Allah uji, makin banyak rintangan yang berlaku dalam hidup kita, kita akan jadi orang yang makin matang. Betul tak? Allah uji subhanallah, Masya Allah. Dia akan lebih matang, Masya Allah. Khusus dia akan matang dalam kehidupan beragama tu. Bila Allah Ta'ala banyakkan, Allah bagi banyak ujian dan cubaan. Baik. Kemudian kata pengarang, kalau merujuk kepada kisah teladan untuk kita buat ibrah pada pagi ni, di mana kata pengarang, kita rujuk dalam surah Sabah ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Sabah ni, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, ayat yang ujung tu biasa dengar kat mana, tuan-tuan? Lalu imam baca ni, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur dalam khutbah Jumaat. Nah, baldatun tayyibah. Apa tu baldatun tayyibah? Baldatun tayyibah ni kita kata balad negeri lah. Taibah negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, ya. Ayat ni kata Tuhan, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak, kaum negeri Sabak, satu tanda kata Allah yang Allah Ta'ala buktikan, yang mana Allah pada masa tu, zaman tu kata Allah Ta'ala punyalah kemurahan, tuan-tuan, yang terdapat di tempat tinggal mereka orang Sabak ni, iaitu dua kumpulan yang berkebun yang luas lagi subur, yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka, orang dekat Sabak ni. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Tuhan kata, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya, kepada Allah. Negeri kamu ni adalah, kata Allah, negeri yang baik, aman dan juga makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Tuhan kamu ni sifat dia apa? Dia sifat maha pengampun, kata Allah. Ini kita rujuk surah Sabah ayat yang ke-15. Baik, Ibnu Katsir dan para ulama tafsir kata, Allah Ta'ala memberikan kepada setiap orang lelaki daripada negeri Sabah. Negeri Sabah ni, tuan-tuan, kata Ibnu Katsir, di sebelah rumahnya ada dua taman. Ada dua taman. Ibnu Katsir menyatakan tentang kaum Sabak ni ialah bahawa seorang lelaki bawa bakul yang diletakkan di atas kepalanya. Bawa bakul letak atas kepala, lalu isi bakul pun penuh dengan buah-buahan yang jatuh ke dalamnya. Mana zaman tu punya canggih, tuan-tuan. Zaman Sabak ni, orang bawa bakul, kutip buah-buahan, tuan-tuan, bawa atas kepala, lalu buah jatuh, lalu jatuh. Ada zaman macam tu. Zaman kita ada jemur macam tu, tuan-tuan. Kalau nak mengetik durian, ada macam tu, durian. Bawa bakul, jatuh durian kan? Ada. Punyalah tunggu bila durian nak jatuh ni. Tapi zaman Sabat Allah dah tunjuk dah macam mana kecanggihan zaman tersebut. Lalu bakul buah jatuh. Akan tetapi mereka ni semua tak sudah, kata dia, dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan ni. Mereka jelas sekali mengingkarinya dan terang-terang melakukan perbuatan mungkar. Orang zaman Sabak ni. Ini adalah kerana sebagai manusia ada yang memerangi Allah dengan secara terang-terang. Dia pulaukan masjid dan tidak mahu datang ke sana. Zaman dulu. Zaman sekarang, zaman dulu orang pulau masjid. Zaman sekarang, lagilah. Siang dan malamnya hanya bergelumbang dengan maksiat dan derhaka kepada Allah SWT. Sebab itulah, tuan-tuan, ya, kita ni, saya kata, umat baginda Nabi SAW ni,
Bila Allah Ta'ala kata kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Kenapa Tuhan kata umat yang terbaik? Kalau nak bandingkan umat dahulu ni, umat zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, Allah tak kata mereka terbaik. Tuhan kata kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Allah tuju pada siapa? Umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Kalau nak bandingkan amalan kita, ibadah kita, dia lebih jauh baik daripada kita. Tapi Tuhan tak kata dia baik. Kenapa Tuhan kata kita baik? Tuhan kata kita umat yang terbaik sebab kita ada tugas. Apa tugas kita, kata Allah? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu ajak orang buat baik dan kamu cegah manusia daripada buat munkar. Allah iktiraf wa tu'minuna billah. Barulah kamu iktiraf jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi sebenar-benarnya kalau kita nak bandingkan umat dulu dengan sekarang, kita lebih jauh baik, tuan-tuan. Kalau nak bandingkan kecanggihan mereka ni, kehebatan mereka lebih baik daripada kita. Tapi Allah tidak iktiraf mereka umat terbaik. Allah kata kitalah umat yang terbaik. Siapa kita ni? Kita umat baginda Rasulullah. Walaupun Nabi dah lama wafat, tetapi kita menumpang kasih kerahmatan yang ada pada baginda Rasulullah. Itu yang Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kami tidaklah hantar kamu ke muka bumi ini melainkan untuk bawa rahmat seluruh alam. Mana sampai kiamat. Walaupun Nabi dalam wafat, tapi rahmat tersebar sampai hari kiamat. Ya. Jadi wallahu a'lam bisawab. Untuk pagi ni cakapnya dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang ni, tanda-tanda kiamat berlaku ni, saya ulang balik, tuan-tuan. Jangan, kalau kita dengar ada orang kata kiamat berlaku sekian hari, macam berlaku tempat kita, tuan-tuan. Ada orang meramalkan kiamat berlaku pada tahun 2015, Disember 2015. Ramai dah berhenti kerja dah, duk pergi menunggu kiamat tak berlaku. Marah mereka, tuan-tuan. Pasal orang meyakinkan, bila ada mana-manalah tok guru yang tak mana datang munculnya mengatakan kiamat berlaku pada penghujung 2015. Saya kata jangan kita percaya, ini satu pendustaan. Kalau Nabi tahu bilakah tarikh berlaku kiamat, dah tentulah Nabi akan beritahu kepada para sahabat. Ya. Jadi yang penting Nabi kata persiapan untuk nak nunggu hari kiamat tu macam mana. Kiamat pasti berlaku, yang penting persiapan tu. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita bincang ni kita ambil pengajaran, dan mudah-mudahan yang baik tu kita amalkan insya-Allah. Ya. Jadi sikit iklan, tuan-tuan. InsyaAllah pagi besok kalau umur panjang, InsyaAllah kalau saya sihat, ada kuliah subuh di Surau Taman, Surau Al-Munawarah, Tamban Ternak Permai. Ya. Di sana kuliah setiap minggu lah, berselang-seli. Minggu yang lepas fik harta pusaka. InsyaAllah kot mungkin besok fik jenayah, berselang-seli. Berselang-seli. Siapa yang ada masa dan ada kitab, insya-Allah. Siapa yang ada masa, datanglah ke Taman Ternak Permai, Surau Al-Munawarah, kuliah subuh, pengurusan harta dan juga fiqh jenayah. Silakan datang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan umur panjang, kita bertemu lagi pada minggu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر